Hai Ashraf, kamu apa khabar? Hai, saya baik-baik saja. Macam mana dengan kamu? Semua dalam keadaan sihat sejahtera. Kamu ada dengar tidak tentang AI dalam media sosial baru-baru ini? Ya, saya ada dengar tentangnya. Ianya salah satu topik yang hangat dibincangkan pada masa kini. Kenapa? Saya berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang topik ini. Boleh kamu kongsikan sedikit tentang AI? Ya, sudah tentu boleh. Menurut Syabir dan Anwar, kecerdasan buatan atau kata singkatannya AI adalah satu program yang digunakan bagi melihat kemampuan mesin untuk belajar tingkah laku manusia serta memberikan respon atau reaksi seperti manusia. Selain itu, Paul McWolf mendefinisikan AI sebagai bidang yang mengkaji sintesis dan analisis ejen perkomputeran yang bertindak secara bijak. Manakala Kaplan dan Helen mengatakan bahawa AI merupakan keupayaan sistem untuk mentafsir data luaran dengan tepat dan mempelajari daripada data tersebut dan menggunakan maklumat yang diperoleh untuk mencapai matlamat dan tugas tertentu melalui penyesuaian yang fleksibel. Ya, betul. Tepat sekali Razali. Dan saya ingin berkongsi sedikit mengenai sejarah pengembangan AI. Istilah AI iaitu Artificial Intelligence pertama kali digunakan oleh John McCarthy dalam sekitar 1950-an dan seorang ilmuwan matematika, Alan Turing, dalam tulisannya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat pengembangan AI. Dan pada sekitar 1960-an, perkembangan pesat terjadi dalam bidang AI di mana komputer kini telah mampu menampung lebih banyak informasi dan lebih mudah untuk mendapat akses yang lebih cepat. Untuk pengetahuan semua, pada sekitar 1970-an, Jepun dapat mencipta robot pertama iaitu Warbot 1 dan sehinggalah kini kita dapat lihat penggunaan AI terus meningkat dan informasi mengenai AI semakin banyak disebarkan. Filem adalah salah satu medium penyebaran informasi AI dan yang biasa kita guna, Siri, Alexa, Hai Google adalah antara AI yang terdapat di telefon pintar kita. Oh, saya faham. Topik ini sepertinya sangat menarik. Boleh huraikan lebih lagi tak tentang AI ni? Ya, sudah tentu. Saya ada video tentang perbincangan dengan AI. Mari tengok dengan saya. Salam sejahtera kepada para peserta. Selamat datang ke sesi perkongsian tentang AI pada hari ini dengan 4 orang yang berpengalaman tentang AI. Encik Kabila, bolehkah anda huraikan tentang kepentingan nilai etika dari segi penggunaan AI? Baiklah, mari saya huraikan tentangnya. Kepentingan nilai etika dalam penggunaan AI dapat melahirkan moral insan yang berakhlak mulia dengan mengalahkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan sendiri dan tanpa bantuan orang lain. Hal ini menyebabkan kita untuk membuat kerja kita dengan jujur dan tidak perlu bergantung kepada orang lain. Selain itu, kita boleh mewujudkan persekitaran cyber yang selamat dan sihat. Hal ini kerana AI dapat menyelesaikan kerja-kerja yang kompleks bagi menjimatkan masa dan tenaga manusia. Kita tidak perlu bekerja keras seperti zaman dahulu bagi menyiapkan sesuatu kerja. Di samping itu, kepentingan nilai etika dalam penggunaan AI dapat menjadi pengguna cyber yang berhemah. Hal ini boleh dikaitkan dengan pempelajaran mesin bagi terus berdaya saing dalam era ekonomi digital. Dengan ini, pengguna dapat mengenal pasti pengaturcaraan sesuatu sistem dengan baik dan lanjut. Wah, ianya sungguh mengagumkan. Bagaimana pula tentang isu-isu berkaitan AI? Okey, baiklah. Biarkan saya yang berkongsi tentang isu-isu berkaitan tentang AI. Terdapat 3 aspek yang menimbulkan isu-isu berkaitan AI, iaitu dari segi ekonomi yang boleh mengurangkan peluang pekerjaan dalam masyarakat serta kilang-kilang lebih memilih untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti robot kerana menghasilkan produktiviti produk yang lebih tinggi berbanding dengan tenaga kerja manusia. Seterusnya pula, iaitu dari aspek keselamatan, terdapat 2 isu yang boleh dikaitkan dengan AI. Yang pertama iaitu daripada kebocoran data pribadi yang sering berlaku jika orang yang tidak bertanggungjawab yang mengawal sistem tersebut, seperti data-data daripada media sosial yang telah kita gunakan selama ini seperti Facebook dan juga WhatsApp. Kemudian, isu yang kedua yang boleh diangkat daripada AI ini ialah ianya berpotensi untuk menghasilkan senjata autonomi untuk kegunaan peperangan yang boleh membawa kepada kehancuran dunia jika tidak diatur dengan sebaiknya. Dari aspek sosial pula, kadar jenayah khususnya jenayah cyber
akan semakin meningkat di kalangan masyarakat dan juga kebergantungan terhadap manusia akan berkurang. Oleh itu, kita perlulah mencari solusi untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Yang pertama, dari sudut ekonomi, isu peluang pekerjaan akan selalu menjadi persoalan di mana ia akan semakin berkurang. Tetapi itu tidak akan menjadi masalah sekiranya kita mengambil inisiatif untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang profesional seperti juruterus, polis cyber, mekanik dan pekerjaan lain yang boleh dijalani dari bidang teknologi. Sejajar dengan peredaran zaman revolusi industri 4.0. Yang kedua, dari aspek keselamatan pula, dunia boleh mencapai kata sepakat dengan mewujudkan perjanjian atau agreement untuk tidak menggunakan AI atas tujuan peperangan dan jenayah seperti mana yang telah ditandatangani oleh beberapa pengasas syarikat teknologi, termasuklah Elon Musk, pengusaha Tesla dan Profesor Stephen Hawking sekitar tahun 2015. Yang ketiga, dari segi aspek sosial pula, prinsip kod etika dan garis panduan penggunaan AI adalah perkara asas yang perlu dititik beratkan demi menjaga hak dan kepentingan manusia. Selain itu, AI juga membawa banyak kebaikan. Antaranya ialah meningkatkan mutu dan kualiti kerja. Semakin banyak kilang menggunakan AI untuk meningkatkan proses pengelolaan dalam masa yang singkat. Seterusnya, kebaikan AI termasuklah mampu menganalisis bulan data yang besar dan lebih baik. AI boleh berfungsi dengan cepat dan berulang kali mengikut arahan yang telah diprogramkan serta boleh mencadangkan penyelesaian dalam masa yang pendek. Di samping itu, AI dapat membantu pengautomatisan pekerjaan. Pelanggan dapat menerima perkhidmatan pelanggan AI menerusi sistem. Tambahan pula, kebaikan AI termasuklah menjimatkan tenaga kerja manusia. Hal ini demikian kerana AI tidak akan mengalami keletihan seperti manusia, malah boleh menyelesaikan banyak kerja. Akhir sekali, AI dapat memudahkan urusan harian dan kehendak manusia juga merupakan salah satu kebaikannya. Wah, nampaknya AI sangat memberi banyak impak positif kepada kita. Baiklah saudara dan saudari, sesi kita sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih kepada semua penonton. Sampai jumpa lagi. Kenapa mereka tidak membincangkan kaitan manusia dan agama berkaitan topik ini? Kalau tak silap saya, Encik Zuhdi ada bincang tentang hal ni tadi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan penggunaan AI dari segi hubungan manusia dan agama. Pada pandangan agama Islam tidak pernah menolak perkembangan. Teknologi AI mempunyai manfaat dalam kehidupan manusia. Namun begitu, batasan mesti diletakkan dengan melihat pada syariah sebagai panduan kepada sesuatu perkembangan teknologi agar tidak membawa kepada kemudaratan dari segi agama, harta, nyawa, keturunan dan akal. Teknologi AI ini terdapat pelbagai cabaran dan ancaman yang mampu membawa risiko. Iman dan takwa penting dalam pergantungan umat Islam kepada teknologi. Umat Islam haruslah memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Jadi ingat, walaupun teknologi AI mempunyai pelbagai manfaat, agama juga perlu dijadikan sebagai panduan bagi penggunaan teknologi yang semakin berkembang ini agar dapat mengelakkan sebarang keburukan. Oh, jadi kita boleh buat kesimpulan yang setiap kejadian mempunyai sebab-sebab tertentu. Dan kita tahu tenaga dan keupayaan manusia adalah terhad. Dan dengan adanya AI ni, ia merupakan salah satu cara melengkapi kelemahan dan perbaiki kehidupan manusia. Kita tidak seharusnya rasa rendah diri terhadap kelebihan AI kerana tunjang pemikiran manusia adalah jauh lebih luar biasa jika dibandingkan dengannya. Jadi dengan wujudan AI ini kita dapat lihat manusia kini telah mencapai satu taraf kemajuan yang amat membanggakan dalam sejarah ketamadunan manusia. Ya, tepat sekali yang dikatakan. Bijak ni ya kamu. Oh, okey. Rasanya saya mau pergi dulu. Mak saya sudah panggil. Jumpa lagi. Oh ya, saya pun nak balik. Jumpa lagi semua. Okey, jumpa lagi.